Baik, terima kasih Dilela Kadir di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, berita nasional dari Sabah pagi ini kami mulakan dengan pilihan raya kecil PRK Parlimen Sandakan. Penubuhan lebih banyak taska antara keutamaan calon Pakatan Harapan PH Vivian Wong Syiri sekiranya diberi peluang memenangi pilihan raya kecil PRK Parlimen Sandakan. Langkah tersebut bagi memudahkan ibu bapa terutama yang bekerja menghantar anak-anak mereka. Vivian berkata ia sejajar usaha hal ehwal wanita DAP yang memberi peruntukan bagi mewujudkan taska di Sandakan. Memang ada allocation untuk kami buat taskah di Sandakan, tapi belum lagi confirm di mana tempat. Ya, jadi ini adalah satu satunya tujuan untuk fight for more taskah bagi kanak-kanak. Beliau menyatakan demikian selepas ceramah umum dan ramah mesra bersama penduduk di Kampung Forest Sandakan. Dalam perkembangan lain, Vivian berkata pihaknya bersama jentera PRK DAP Sandakan akan melaksanakan sekurang-kurangnya 8 program sehari untuk mengetahui kehendak dan keperluan masyarakat di Sandakan. Sementara itu, pencalonan Vivian diyakini mampu membawa pembangunan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Penduduk projek perumahan rakyat PPR Taman Harmoni di Batu Tiga Sandakan yang ditemui rata-rata yakin Vivian mampu meneruskan legasi mendiang bapanya dalam merancang, melaksana dan merealisasikan hasrat penduduk khususnya golongan B40. DAP bagus. Tapi ya orang yang hantu itu orang mulut dan tidak bagus. Suruh semua orang mau cooperate lah. Kalau dia cooperate bagus. Tapi saya tengok ini baru YP yang bagus. Habis dia ikut dia papaknya jalan bagus. Dia boleh memimpin ini kawasan bila orang ganti mendiang tu kan. Sebab dia siapa yang bila orang layak bila orang memimpin di kawasan Elopora ni P186. Lebih berpengalaman yang muda. Kalau sudah yang umur lanjut, aku rasa sudah berlalu. Yang kita mau pemikiran muda, pengalaman muda, itu yang kita perlu sekarang. PPR Taman Harmoni, rumah pangsa 5 tingkat mempunyai 1,000 unit merupakan penempatan semula penduduk setinggan perkampungan air di Sandakan yang melibatkan 4 perkampungan air iaitu Kampung Mangka Linau, Kampung Cahaya Baharu, Kampung Muhibah dan Kampung Goodview serta Forest. Program Wacana Ilmu dan Kesejahteraan Rakyat mengenai hak-hak wanita dalam perundangan dapat membantu wanita memahami lebih mendalam tentang hak dan perundangan bagi membolehkan mereka bertindak sekiranya berhadapan masalah dan jenayah rumah tangga. Pembantu Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Datuk Haji Uda Sulai berkata terdapat beberapa undang-undang dan enakmen yang membela wanita sekiranya berhadapan masalah perkahwinan seperti penceraian, hak dan tanggungjawab. Antaranya enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sabah 2004, Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Penceraian 1976 bagi perkahwinan sivil serta enakmen Mahkamah Anak Negeri 1992 bagi Undang-Undang Keluarga Adat Negeri Sabah selain Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Namun, kesukaran mendapatkan maklumat serta salah faham terhadap isu berkaitan antara punca wanita tidak tampil mengadu walaupun masalah terbabit boleh diatasi. Beliau berucap dalam program Wacana Ilmu dan Kesejahteraan Rakyat di Petagas. Datuk Uda yakin adanya program kesedaran tentang hak wanita dalam perundangan anjuran Jabatan Hal Ehwal Wanita JEWA Sabah akan memudahkan wanita memahami secara lebih dekat dan mendalam tentang hak mereka.
Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK mencadangkan agar setiap penganjuran program belia dan komuniti menyelitkan kesedaran berkaitan dadah. Langkah itu membolehkan mesej tentang bahaya dadah disebar luas di semua peringkat. Ketua Pengarah AADK, Datuk Seri Zulkifli Abdullah berkata tugas memerangi ancaman dadah khususnya dalam kalangan generasi muda tidak seharusnya diletakkan pada satu pihak. Sebaliknya, tanggungjawab bersama setiap anggota masyarakat. Saya yakin kalau semua jabatan, semua agensi, semua pihak, semua komuniti, NGO bersetuju ataupun bersatu, kita boleh mencapai satu keputusan yang lebih baiklah dan secara holistik. Sebab masalah dadah ni kalau kita kata lihat banyak puncanya. Jadi kita kena kenal pasti apa punca sebenar. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program Auto Show dan konvoi jelajah kesedaran bahaya dadah sempena Regata Lepa Jubli Perak ke-25 di Semporna. Datuk Zulkifli yakin adanya kesedaran di peringkat awal dan dilakukan secara berterusan di setiap program yang diadakan, ia akan mewujudkan rasa benci dan jijik terhadap dadah. Mengenai program Auto Show, beliau berkata ia bagi mengetengahkan bakat belia mengubah suai kenderaan di samping memberi galakan kepada komuniti setempat terlibat aktif dalam aktiviti berfaedah. Konvoi yang melibatkan jarak lebih 600 km bermula dari Kota Kinabalu, Tuaran, Ranau, Telupit dan berakhir di Semporna ini disertai lebih 30 peserta. Pengekalan budaya pelbagai etnik di Sabah khususnya di daerah Kudat penting agar tidak hilang di telan zaman. Pengerusi Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah Haji Ismaili Bungsu berkata, kepelbagaian budaya yang ada di daerah berkenaan bukan sahaja menjadi tarikan pelancong, malah secara tidak langsung mengangkat martabat budaya yang ada untuk dikenali di peringkat antarabangsa. Dalam masa sama, ia menyumbang kepada sumber pendapatan penduduk setempat menerusi jualan pelbagai hasil kraftangan berunsurkan budaya sesuatu kaum. Ismaili berucap merasmikan Karnival Makanan Tradisi dan Kraftangan Etnik Sabah di dataran Esplanade Siddiq Kudat. Hadir sama Pegawai Daerah Kudat, Sabdin Ibrahim. Karnival yang berlangsung selama 3 hari ini antara lain mempamerkan pelbagai makanan tradisi dan kraftangan etnik Sabah yang ada di daerah Kudat. Sebanyak 15 pempamer menyertai pameran yang diadakan, antaranya Persatuan Banaran Sabah Bersatu, Kebudayaan Etnik Persatuan Bangsa Tompunua, Persatuan Etnik Rungus dan Etnik Brunei. Program Malam Cinta Rasul Anjuran Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sabah mendapat sambutan menggalakkan dari segenap lapisan masyarakat dan para siswaza bertujuan memupuk semangat kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Program berkenaan berjaya menarik lebih 500 orang yang diadakan di UiTM Sabah. Rektor UiTM Cawangan Sabah Datuk Dr. Haji Abdul Kadir Roslin dalam ucapan perasmiannya memberitahu program berkonsepkan Islamik ini mengajak para muslimin dan muslimat untuk berselawat dengan kaedah yang lebih interaktif. Katanya acara ini sekaligus menggalakkan mahasiswa dan seluruh warga Universiti Teknologi MARA dan Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA sentiasa berselawat dan mengingati Nabi Muhammad. Beliau juga yakin program ini mampu melahirkan insan berkualiti dan berfikiran jauh selain membolehkan pelajar menjalani kehidupan bertunjangkan syariah, bukan sekadar berpandukan buku semata-mata. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Itulah peribahasa yang tepat menggambarkan pengorbanan seorang anak Rahmatia Tamrin, 51 tahun dan suami Buhari Tiling, 53 tahun menjaga ibu yang uzur di flat Seri Tintingan Tawau. Rahmatia berkata syurganya Intan Daria Binandong 103 tahun tidak mampu bergerak selepas terjatuh di bilik mandi 2 tahun lalu di kediaman saudaranya di Sandakan sebelum diserahkan kepada mereka untuk dijaga.
Jelas Rahmatia, beliau mengambil keputusan untuk menjaga ibunya selepas mendapat persetujuan daripada kedua-dua kakaknya yang masing-masing tinggal di Kota Kinabalu dan Sandakan bagi memberi keselesaan kepada ibunya. Menurut anak bongsu daripada 6 adik-beradik ini, rutin hariannya dan suami hanya menguruskan insan tersebut walau hanya bergantung dengan pendapatan yang diperolehi sebagai tukang sapu di flat terbabit serta upah sampingan suaminya membaiki peralatan elektronik dan menjual besi. 8,5 sejak. Mana lagi bayar rumah, bayar lampu, air. Lah selebihnya belanja dapur lah itu. Ada beli pempasnya lagi. Kadang-kadang aku minta tolong sama anak angkatku itu, belikan nenek pempas dulu. Bilangnya, ya lah mak, nanti saya tolong antar. Beliau memberitahu pemberita di kediamannya di Flat Sri Titingan selepas menerima kunjungan kilat daripada Pembantu Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Nur Azlina Arif. Suami Rahmatia, Buhari, memberitahu ibu mertuanya perlu dijaga rapi, termasuk makan, minum dan mandi. Di rumah kami ini ada perempuan. Bini saya perempuan. Anakku semua laki-laki. Anakku 3 orang laki-laki. Jadi baru mertua perempuan. Jadi mau tak mau tu yang masalahnya. Terpaksa lah bilang orang dari, tidak lah kita suruh orang lain kan. Kita punya mertua sendiri, macam orang tua sendiri. Dia telah angkat dia, pergi cebok dia, pergi kasih mandi dia, angkat dia kencing, kasih pakai pakaian dia semua. Sementara itu, Nur Azlina berkata kementeriannya tidak pernah menyisihkan rakyat yang memerlukan bantuan. Sebaliknya, komited mencari alternatif untuk mengenal pasti. Seterusnya, menyalurkan sumbangan kepada golongan terbabit. Usaha kita berterusan, yang mana bukan sahaja di pihak NGO, kita di pihak parti warisan juga hendaklah terus-terus bergerak dari rumah ke rumah mengenal pasti mereka-mereka yang kurang berkemampuan dan kurang juga berpengetahuan untuk mendapatkan hak mereka dan bantuan daripada pihak kerajaan. Dalam program ini, Nur Azlina yang juga wakil rakyat Kunak turut memberi sumbangan berupa wang tunai dan kelengkapan tidur. Penganjur program seperti program larian perlu mendapatkan kelulusan Pesuruhjaya Sukan Malaysia dan mendapat permit daripada pihak polis sebelum memulakan sesuatu acara larian. Penganjur yang gagal mendapat permit daripada pihak polis khususnya boleh didenda tidak melebihi RM10,000 di bawah Akta Perhimpunan Awam Seksyen 9. Ketika ditemui media selepas majlis penutupan Fun Walk and Run dan pelancaran alumni Sekolah Kebangsaan SK Srigaya di Kota Kinabalu, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Habibi Haji Majinji berkata, pihak penganjur perlu menjadikan kejadian peserta yang maut ketika menyertai acara dianjurkan perlu dijadikan iktibar. Pihak penganjur hendaklah bersedia dan mana pihak polis keluarkan permit, semua kelengkapan mesti ada. Contohnya pihak polis kena escort jalan, kena buat penutupan jalan, pihak hospital kena panggil untuk immediately punya emergency dan sebagainya. Jadi itu tanggungjawab penganjur. Beliau juga menasihati peminat acara larian memastikan tahap kesihatan berada pada tahap terbaik selain mendapat maklumat lengkap berkenaan acara yang dianjurkan. Seramai 739 peserta menyertai acara ini. Pelakon Lisa Surihani antara 11,000 peserta mengambil bahagian dalam program larian tahunan Borneo Marathon tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF di Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Selebriti berusia 33 tahun itu yang juga duta UNICEF di Malaysia memulakan larian 3 km bersama kanak-kanak normal dan orang kurang upaya OKU bersama keluarga mereka selepas menyempurnakan pelepasan peserta larian bagi kategori 10 km terbuka dan sekolah. Sempena larian ini, Lisa turut mempromosikan tema larian berkenaan iaitu Kurang Manis Because I'm Sweet Enough. Hadir sama Wakil UNICEF di Malaysia, Marianne Clark Hatting dan Presiden Kelab Larian Kinabalu, Datuk Dr. Heng Aik Cheng. Dalam kenyataan di Kota Kinabalu, Marianne berkata, kanak-kanak perlu digalakkan mengamalkan gaya hidup sihat bermula di peringkat awal demi kesihatan berpanjangan. Berdasarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Malaysia merekodkan obesiti dalam kalangan kanak-kanak berumur antara 5 hingga 19 tahun, kedua tertinggi di ASEAN selepas Brunei Darussalam. Sementara itu, peserta Malaysia Safri Sabdin dan Linda Ten Yi Yen muncul johan bagi kategori full marathon terbuka lelaki dan wanita, manakala kategori veteran lelaki dan wanita masing-masing dimenangi Sefli Ahar dari negara Brunei Darussalam dan Amy Mumford dari Malaysia.
Sementara itu, bagi kategori half marathon lelaki dan wanita terbuka serta lelaki dan wanita veteran, masing-masing dimenangi Leonard Kiplangat dari Kenya, Sui Pan dari China, Yusuf Tungkop dari Malaysia dan Ling Mi Eng juga dari Malaysia. Setiap pemenang menerima hadiah wang tunai, medal dan beberapa hadiah iringan. Hadiah disampaikan Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah Arunan Sin Taib di perkarangan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah untuk Nasional 7 pagi ini. Kembali bersama Dilela Kadir di Angkasa Puri. Silakan Dilela. Baik, terima